Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid semua? Seharap semua sehat walafiat bersama keluarga tercinta. Okey, semua dah sedia? Okey, kita masuk ke topik mikroorganisma. Dan subtopik yang kita akan belajar pada hari ini ialah kesan baik mikroorganisma dan kesan buruk mikroorganisma. Apa kesan baik tu, apa kesan buruknya, kita akan lihat. Okey, mikroorganisma ni jangan awak kata dia mendatangkan kesan buruk saja. Sebenarnya dia ada juga mendatangkan kesan baik kepada kita dan hidupan yang lain. Okey, murid-murid, kita teruskan. Okey, di sini saya ada sediakan nota. Kita lihat sama-sama. Okey, mikroorganisma ni mengakibatkan kesan buruk kepada manusia, haiwan, tumbuhan, makanan dan benda-benda lain. Mikroorganisma juga mendatangkan kesan baik kepada manusia, haiwan, tumbuhan, makanan dan benda-benda lain. Okey, jadi kita set ke otak kita. Mikroorganisma ni bukan dia bahaya je, dia juga ada gunanya kepada kita. Mungkin sebelum ni awak set mikroorganisma ni benda yang bahaya, benda yang memudaratkan. Ya, betul. Tetapi daripada sudut lain, dia juga mendatangkan kesan baik kepada kita. Okey, kita lihat apa kesan buruk dan kesan baiknya. Yang pertama, kita akan lihat kesan baik mikroorganisma. Okey, di sini saya bahagikan dia kepada 3 contoh, 3 jadual. Okey, kita lihat yang pertama, kesan baik mikroorganisma dalam pembuatan makanan. Okey, apa yang boleh mikroorganisma ni buat? Okey, yang pertama, dia boleh membuat keju. Kita gunakan mikroorganisma, iaitu kita guna bakteria untuk membuat keju. Adalah dia punya nama bakterianya, bukan sembarang-sembarang kita gunakan. Okey, itu kita akan belajar pada masa akan datang. Okey, yang kedua, untuk membuat yogurt. Yogurt yang awak makan tu, kita gunakan bakteria untuk buat tu. Kemudian membuat tempe guna yeast, membuat roti guna yeast, membuat tapai. Kawahan ni memang banyak tapai. Kita gunakan yeast. Okey, jadi mikroorganisma ni ada yang berguna untuk kita buat makanan. Yang seperti mana sebagai contoh. Okey, kemudian kita lihat kesan baik mikroorganisma dalam penghasilan ubat. Untuk buat ubat, kita sebenarnya ada menggunakan mikroorganisma, iaitu untuk membuat antibiotik dan juga untuk membuat vaksin. Okey, kalau tak ada bakteria, kalau tak ada mikroorganisma, kita tak boleh nak buat ubat-ubat ni. Okey, kemudian kita pergi yang seterusnya, kesan baik mikroorganisma dalam kehidupan kita seharian. Okay, yang pertama, bakteria ni dia dapat mereputkan bahan-bahan. Okay, awak bayangkan, contoh bahan-bahan yang ada sekeliling kita. Contoh sampah sarap tak boleh mereput. Macam itulah keadaan dia sampai berpuluh-puluh tahun. Apa akan jadi pada dunia? Penuh kan dengan sampah sarap. Jadi bakteria ni dia bantu kita mereputkan bahan-bahan, supaya bahan-bahan tu hilang. Kemudian membuat baja. Dan yang terakhir, merawat sisa kumbahan. Okey, itu adalah kesan baik mikroorganisma yang kita boleh gunakan. Seterusnya kita lihat kesan buruk mikroorganisma. Okey, saya bagikan kepada 2, iaitu kesan buruk mikroorganisma kepada manusia dan juga kesan buruk mikroorganisma kepada makanan. Okey, kita lihat dulu yang pertama, kesan buruk mikroorganisma kepada manusia. Okey, apa kesan daripada kita? Kita kan manusia kan. Okey, apa kesan yang pertama? Konjungtivitis, iaitu sakit mata. Okey, awak boleh lihat
penyakit-penyakit ni dalam buku teks. Dalam buku teks muka surat 32. Kemudian penyakit yang kedua tuberkulosis. Yang ketiga kurap, malaria, kerosakan gigi dan keracunan makanan. Okey, awak boleh lihat, boleh rujuk buku teks, boleh baca. Kat situ ada penerangannya yang lebih jelas. Okey, kemudian kesan buruk mikroorganisma kepada makanan. Okey, yang pertama basi, makanan akan jadi basi. Busuk dan rosak, makanan tu berubah. Buah tu contoh jadi busuk, jadi rosak. Roti awak tu yang awak buat eksperimen tu jadi busuk, jadi rosak. Tu contoh. Kemudian yang terakhir berubah tekstur, bau dan rasa. Berubah tekstur ni maksudnya keadaan makanan tu, kalau awak tengok contoh mi goreng tu, asalnya keadaannya cantik, tetapi bila sudah telah rosak, keadaannya dah bertukar menjadi berair, kemudian berbuih. Tu contoh berubah tekstur. Kemudian bau dia dah tak sedap. Kadang-kadang makanan ni kalau yang rosak baunya masam. Dan juga rasa, kalau rasa dah berubah, janganlah awak cuba-cuba try yang cuba-cuba rasa. Takut nanti kesannya kepada kita ialah ceret-beret, muntah-muntah, pening kepala. Itu adalah ciri-ciri ataupun kesan yang kita akan dapat jika kita makan benda yang dah rosak, benda yang telah basi.